Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan nikmat dan rahmat-Nya yang begitu luas kepada kita. Dengan nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita itu, maka kita gunakan dengan cara yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah. Insya-Allah pada petang yang berbahagia ini kita akan meneruskan kesinambungan tajuk berkenaan dengan sembahyang sunat selain daripada sembahyang sunat rawatib. Pada minggu yang telah lalu kita telah terangkan berkenaan dengan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Yang kedua, sembahyang sunat awabin. Yang ketiga, sembahyang sunat istikharah. Dan pada petang ini insya-Allah kita akan bincangkan satu lagi tajuk, iaitu sembahyang sunat hajat. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sembahyang sunat ini walaupun ianya hukumnya sunat kita lakukan, sudah pastinya ia mempunyai kelebihan-kelebihan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sembahyang sunat ini juga merupakan penampal segala kekurangan yang berlaku pada sembahyang yang wajib, sembahyang fardu. Sudah pasti kita, tuan-tuan, dalam melaksanakan ibadat tersebut sedikit sebanyak ada kekurangan, ada kebocoran di dalam ibadah tersebut. Jadi yang menampalnya adalah sembahyang sunat yang kita lakukan ini. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Yang bermaksud, dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai aku, maka katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku sentiasa hampir, yakni dekat kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sembahyang sunat hajat ini kita digalakkan, disuruh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah apa yang kita hajati, apa yang kita perlukan, apa yang kita hendak, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa hampir, akan sentiasa dekat dengan para hamba-Nya dan sentiasa memohon, sentiasa memperkenankan segala permohonan daripada hamba-hamba-Nya. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sembahyang sunat hajat ini sunat dikerjakan, hukumnya sunat dikerjakan
mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu perkara yang sangat-sangat kita hajati. Sama ada hajat kepada Allah atau hajat kepada sesama manusia. Sebagai contohnya, yang pertama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya makbulkan apa yang kita hajati. Sudah pasti tuan-tuan, kita sebagai makhluk, sebagai manusia yang sifatnya lemah, memerlukan bantuan, memerlukan pertolongan daripada yang maha kuasa, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lebih tinggi, lebih kuasanya, lebih besar kuasanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada Allah lah kita memohon hajat, kita mendoakan, kita merintih, kita merayu supaya Allah makbulkan hajat kita. Yang kedua, tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah supaya berjaya dalam ujian. Sama ada ujian hidup, ujian dalam pekerjaan, ujian bagi anak-anak, ujian dalam persekolahan, sama ada di sekolah menengah maupun di peringkat universiti dan sebagainya, sudah pasti akan melalui ujian-ujian tersebut. Maka bagi kita orang yang bekerja, orang dewasa, ada ujian hidupnya sendiri. Bagi kanak-kanak, anak-anak yang dalam persekolahan sudah tentu ada ujiannya, khususnya dalam pembelajaran dan sebagainya. Maka buatlah semai sunnah hajat ini, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah permudahkan kita menghadapi ujian-ujian tersebut. Yang ketiga, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilindungkan daripada segala bala bencana. Baik tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih lagi berhadapan dengan suasana COVID-19. Walaupun angkanya sudah nampak menurun, walaupun agak menurun, kita juga disuruh kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sembahyang sunnah hajat. Mohon kepada Allah, doa kepada Allah agar Allah segerakan segera angkat wabak ini daripada bumi negara kita, khususnya amnya seluruh dunia. Baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tempat lain lagi lah kita nak mengadu, nak mohon kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa hampir, yang sentiasa dekat dengan kita. Dan yang keempat, lain-lain hajat. Maknanya apa jua hajat yang kita kendaki, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka permohonan, pertolongan, perlindungan kepada Allah melalui sembahyang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan sembahyang. Ini Allah perintahkan kita tuan-tuan dalam kita menghadapi suasana COVID-19 ini, mohonlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sabar dan sembahyang. Sabar tuan-tuan, sabar ini merupakan satu perisai yang ampuh yang ada dalam diri kita, dan di samping itu kita berdoa dan melaksanakan sembahyang. Ya, yang pentingnya tuan-tuan, ibadah sembahyang itu mestilah dilaksanakan. Waktunya bila tuan-tuan? Waktunya iaitu sama ada boleh dilakukan sama ada siang maupun malam. Ya. Kalau dikerjakan pada malam, sebaik-baiknya lepas tengah malam. Apa yang dimaksudkan tengah malam itu ialah jam 3 pagi sampai kepada jam 5 pagi. Jadi suasana ini suasana yang hening, suasana yang tidak bising, suasana yang tidak diganggu oleh apa-apa suara. Ya? Maka pada ketika inilah amat sesuai kepada kita
untuk kita bermunajat, untuk kita mengadu, merintih, memohon doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menunaikan apa yang kita hajati. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nak tunai sembahyang sunnah hajat ni berapa rakaat? Ya, banyak rakaatnya iaitu 2 rakaat. Boleh ditunaikan 2 rakaat, boleh ditunaikan 4 rakaat, boleh juga ditunaikan sampai 12 rakaat. Kalau kita mampu, tunaikanlah. Kalau dah mampu 2 rakaat, maka laksanakanlah 2 rakaat. Kemudian salam, sambung lagi 2 rakaat. Dia akan jadi 4 rakaat. Kemudian salam, sambung lagi 2 rakaat jadi 6 rakaat. Sambung lagi 2 rakaat jadi 8 rakaat. Sambung lagi 2 rakaat sampailah kepada 12 rakaat. Ni hebat tuan-tuan. Kalau kita buat sampai 12 rakaat ni, memang kita ni orang yang hebat. Ya. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sesuatu supaya Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan, maka sudah pastilah kita laksanakan perkara tersebut, sunat hajat tersebut dengan cara yang betul-betul mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lafaz niatnya usalli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunnah hajat 2 rakaat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat yang dibaca selepas daripada Fatihah pada rakaat pertama iaitu surah Al-Kafirun. Takkan tak ingat surah Al-Kafirun? Ya. Baca berapa kali? Di dalam kitab ini menyebutkan sebanyak 10 kali. Sebanyak 10 kali, atau qul huwallah sebanyak 10 kali juga. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun 10 kali atau suratul ikhlas sebanyak 10 kali. Takkan tak ingat surah Al-Kafirun dan juga surah Al-Ikhlas. Manakala rakaat yang kedua, bacalah surah qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali atau qul huwallah 11 kali, atau setiap rakaat qul huwallahu ahad sebanyak 11 kali. Jadilah surah-surah yang kita perlu baca selepas daripada Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Kemudian setelah salam, sujud sekali lagi untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh dan penuh harapan. Setelah itu, setelah kita berdoa kepada Allah semasa sujud tadi dengan penuh harapan dan bersungguh-sungguh itu, kita duduk semula dan baca doa. Doa setelah selesai sembahyang sunnah hajat ini agak panjang juga tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan boleh dengar dan mengikuti apa yang saya baca ini. Doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد دائما أبدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليك. إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حاجاتنا. Jika kita mendoakan untuk orang lain, gantikan perkataan hajatina, ya, dengan hajati atau binti atau bin, yakni aku maksudnya nama orang yang berhajat. Misal fi qada'i hajati ala bin Ahmad atau alai binti Ahmad. Jadi tuan-tuan, masa kita selepas daripada inna natawajjahu ilaika, inna natawajjahu bika ila rabbina fi qada'i hajatina, masukkan hajat tersebut, ya. Masukkan siapa yang berhajat. Kalau kita jadi imam, orang minta kita supaya sembahyang sunnah hajat, maka masukkanlah hajat, nama orang tersebut, ya. Kemudian baca lagi Allahumma fashaffi' nabiyyika Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi dhalik waghfir lana hubana wa khatayana anta rabbul tayyibin ya aziz ya alim ya aziz ya rahim ya aziz ya wahhab ya latif ya halim ya khabir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ini doanya dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita tidak tahu, tak ingat, tidak tahu, tidak hafal dan sebagainya, maka kita doalah bahasa Melayu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala amat memahami apa jua bahasa yang kita gunakan. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah doa yang sentiasa dibaca, sentiasa didoakan ketika kita sembahyang sunat hajat. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah saja kan, mudah saja cara-cara sembahyang sunat hajat ini. Yang penting kepada kita tuan-tuan, kita laksanakanlah dengan perasaan, dengan penuh pengharapan, dengan penuh keinsafan, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah sempurnakan hajat kita. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai kesimpulannya dalam bab melaksanakan sembahyang sunnah hajat ini, yang penting kepada kita yakinkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha menerima segala permohonan, segala hajat, segala doa yang kita mohonkan kepadanya. Lakukanlah dengan penuh harapan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan, menerima solat sunat hajat yang kita lakukan itu. Sekadar itu tuan-tuan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kejahilan diri saya, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam bab sembahyang sunat tasbih, insya-Allah pada minggu yang lain. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah lindungi kita semua daripada mara bahaya, malapetaka,
khususnya COVID-19 kepada diri kita dan keluarga kita dan seluruh masyarakat Malaysia, seluruh penduduk dunia amnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.